بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبان للعباد منهج التربية في القرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإصلاح والتأديب، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, jutaan kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan inayahnya, kita dapat bersama berkumpul pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita akan malam ni kita akan habiskan bab hudud. Hudud akan tamat pada malam ini, dan seterusnya kita akan masuk bab yang lain insyaAllah. Kita masih lagi di fasal riddah murtad yang ketiga. Kita sebelum ni dah bincangkan bagaimana seorang itu boleh menjadi murtad disebabkan perbuatannya, dan bagaimana seorang itu boleh menjadi murtad disebabkan percakapannya. Hari ini kita akan bincangkan bagaimana seseorang itu boleh jatuh kafir disebabkan i'tiqad ataupun kepercayaannya. Jadi musannif mengatakan wa amal kufru bil i'tiqad fa katsirun jiddan. Kufur dengan sebab kepercayaan banyak. Contohnya, siapa yang merasakan alam ini qadim, alam ini qadim, alam ini tercipta sendiri, ataupun alam ini semula jadi. Kalau dah tahu dah, dia dah pernah pelajari bahawa alam ini adalah hadis, alam ini adalah baru Allah SWT yang ciptakan Adam, tapi dia masih berpegang alam ini qadim, alam ini bersifat semula jadi. Semula jadi maksudnya dia terjadi sendiri tanpa ada yang menjadikan. Maka kepercayaan sebegini boleh menyebabkan kufur. Ataupun barang siapa yang mempercayai, beriktikad bahawa Allah itu hadis, Allah itu baru, Allah itu ada yang ciptakan Allah, maka sabit ijma' ulama' mengatakan bahawa kepercayaan ini boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun menisbahkan sesuatu kepada Allah yang dinafikan oleh ijma' ulama', seperti alwan, warna. Kata Allah ada warna, atau Allah bersambung dengan sesuatu, Allah berada pada sesuatu. I'tiqad ini boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kepercayaan sebegini diharamkan secara ijma' ulama'. Jadi persoalannya sekarang ni, banyak hadis atau ayat-ayat Al-Quran, kalau secara literalnya diterjemah secara literal kan, dalam bahasa Melayu kalau diterjemah, maka seolah-olah menunjukkan bahawa Allah berada di satu-satu kedudukan. Allah berada di satu-satu tempat. Ada yang terjemah Allah SWT berada di atas langit. Fis sama', sama' diterjemah sebagai langit. Allah ada tangan, yadun diterjemah sebagai tangan. Isu-isu seperti ini tidak pernah berlaku pada zaman salaf. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat serta tabi'in tidak timbul isu-isu sebegini. Sebab apa? Sebab ketika itu orang Arab dan Ajam tidak bercampur. Jadi perkataan-perkataan seperti ini tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Ajam tanpa ditakwilkan. Sebab apa? Sebab perkataan tersebut banyak makna. Saya ambil contoh. Ada persamaan kadang-kadang bahasa Arab dan bahasa Melayu. Bila kita kata dia berada dalam genggamanku,
Dia berada dalam genggamanku. Yang kita faham apa? Adakah kita faham orang tu berada dalam genggaman kita? Genggam ni, genggam. Ataupun orang tu berada di bawah kawalan kita, di bawah kuasa kita. Kita tak akan faham dalam otak kita bila perkataan itu ada dalam bahasa Melayu. Kita tak akan faham bahawa bila seseorang itu berada dalam genggaman Allah, maksud orang tu berada dalam tangan Allah. Tak, kita tak faham macam tu. Kita akan faham orang itu berada dalam kekuasaan Allah. Tapi malangnya tidak semua perkataan-perkataan bahasa Arab perkataan-perkataan bahasa Arab ada seperti bahasa Melayu. Hanya sebahagian saja yang ada. Jadi isu-isu seperti ini boleh mengelirukan. Ada orang cakap, apa salah terjemahlah tangan, terjemah Allah atas langit. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ada tak orang muka Arab? Ada tak orang muka Arab? Ada. Antaranya siapa? Antaranya yang masyhur adalah Salman Al-Farisi. Antaranya yang paling masyhur adalah Salman Al-Farisi. Dan ramai dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, orang Habsyah dan sebagainya, orang Mesir, yang Mesir ketika itu bukan lagi negara Arab. Tapi tak pernah satu pun ni riwayat kita jumpa ayat-ayat mutasyabihat seperti ini diterjemahkan dalam bahasa asing ketika zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Jadi perkataan ini tidak diterjemah. Kalau terjemah seperti ditakwilkan. Yadun diterjemah sebagai kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya. Mushtarak al-alfaz. Lafaz-lafaznya banyak berkongsi. Satu lafaz mushtarak ma'anin kathirah. Kadang-kadang satu lafaz ada makna yang banyak. Jadi kalau dituturkan dalam bahasa Arab tidak menjadi masalah, sebab orang Arab yang fasih, maka makna sesuai terus akan datang dalam kepala kita. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, maksudnya kita telah meletakkan satu makna, akan jadi masalah kalau terjemahan itu tidak sesuai. Kita ambil contoh perkataan orang biasa kata Allah fis sama, Allah fis sama. Jadi sama tu buka kamus, sin mim alif hamzah, langit. Jadi mereka pun mendakwa Allah SWT ada atas langit. Kalau Allah SWT mempunyai tempat, Allah SWT seperti makhluk, bertentangan dengan ayat Quran, laisa kamitslihi syai', Allah SWT tidak menyerupai sesuatu. Jadi sama ni sebenarnya bukan satu makna. Sebab apa langit dinamakan langit? Sebab apa langit dalam bahasa namakan sama? Kalau tuan-tuan kaji bahasa Arab, sesuatu perkataan tu biasanya dicipta, dia letak satu perkataan ada sebabnya. Contoh ni, meja ni saya buat meja tulis, meja membaca buku dan meja menulis. Apa nama meja ni bahasa Arab? Namanya maktab. Sebab apa namanya maktab? Nama dia maktab sebab daripada kataba, tulis, tempat menulis, jadi namanya maktab. Sebab apa sama namanya sama? Sebab apa langit namanya sama? Sebab langit tu tinggi. Dalam bahasa Arab, tinggi tu ada banyak kalimah menunjukkan tinggi. Antaranya sama, yasmu, sama. Sama, yasmu, sama. Jadi sama namakan sama, langit dinamakan sama sebab langit itu berada di kedudukan yang tinggi. Jadi dalam Al-Quran, kalau kita nak kata ayat yang berkaitan dengan langit, nak kata Allah atas langit, tak sesuai. Sebab Allah bertempat. Yang sesuai adalah Allah berada di kedudukan yang tinggi, tidak bertentangan dengan makna lain. Jadi ini bahaya. Ini bahaya. Kalau setakat terjemah Allah atas langit, tapi kita tahu keadaan macam mana, ulama kita kata berdosa.
Tapi kalau kata Allah memang bertempat duduk atas langit, Allah duduk atas langit, Allah memang ada tangan, angkat tangan, boleh jatuh kufur. Jadi kita kena berhati-hati dalam masalah seperti ini. Satu-satu ayat Quran, satu-satu hadis tidak boleh difahami dengan hadis itu saja, mesti digabungkan. Bahasa Arab ni banyak makna tuan-tuan. Kadang-kadang satu kalimah ada 30 makna. Dulu masa saya susun kamus Melayu Arab, saya susun kamus, saya minta Ustaz Arab cek balik. Ustaz Arab kata satu kataan tu dia kata tak sesuai. Saya kata kenapa pula tak sesuai? Kan dalam mu'jam, buka mu'jam kamu Arab maksudnya begini. Dia kata memang maksudnya begini. Contoh tinggi, maksudnya tinggi. Tapi tinggi ni untuk binatang, tak sesuai untuk manusia. Punyalah kompleks bahasa Arab. Jadi tak boleh kita baca sebentar lalu, maknanya begini, maknanya begini. Tak boleh. Jadi kita kena hati-hati. Allah tidak bertempat, Allah tidak menyerupai makhluk. Apa yang kita bayangkan itu bukanlah Allah. Sebab apa yang kita bayangkan semuanya makhluk. Okey. Begitu juga man istahallal khamra aw lahmal khinzir aw zina aw liwan, barang siapa yang menghalalkan, boleh jatuh kufur siapa yang halalkan arak. Arak ni halal. Ada yang kata kalau arak haram, boleh ke tuan-tuan? Tak ada kalau-kalau. Arak tu memang haram. Tak ada kalau. Jadi tak boleh kata arak itu halal. Sebab apa? Menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan boleh jadi kufur. Mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan juga boleh menjadi kufur. Aulah mal khinzir, daging khinzir, ataupun berzina. Lain. Orang yang berzina, dia akui berzina memang dosa, tapi saya berzina, itu dia dosa besar tuan-tuan. Tapi kalau kata saya berzina sebab berzina ni halal, jatuh kafir. Dua benda beza ya. Orang yang melakukan dia akui dosa tapi lakukan, dengan orang lakukan dia cakap tidak menjadi masalah, tak ada apa-apa. Jadi kena hati-hati. Kadang-kadang seseorang itu tidak beradab, boleh menyebabkan kufur. Tak beradab dengan Tuhan lah, menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan. Ataupun percaya seseorang boleh menghalalkan dan mengharamkan. Seseorang boleh menghalalkan atau mengharamkan. Kalau ada seorang perintah yang zalim, dia menghalalkan arak. Yang arak kita dah tahu dah, ijma' ulama haramkan arak. Kita pun percaya. Dia kata halal lah. Sebab apa? Sebab pemerintah cakap halal. Pemerintah cakap halal. Maka boleh jatuh kufur. Ada benda-benda yang sepakat haram tuan-tuan, bukan semua benda ada khilaf. Baru ni waktu PKP lagi saya tengok banyak iklan kat Facebook yang iklankan tentang khusus mempelajari teknik-teknik forex online. Forex ni tukar duit tuan-tuan. Tukar duit online. Jadi adalah banyak isu-isu yang panjang. Semuanya kesimpulannya saya beritahu, ijma' ulama yang paling ringan pasal tukar duit ni boleh bertangguh sebanyak 3 hari. Pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 3 hari. Itu paling ringan. Sepatutnya kalau tukar duit kena bagi terus. Saya bagi dolar, dia bagi ringgit. Terus. Mazhab kita kena bagi terus. Kalau lambat sikit, riba, dosa. Kena bagi terus. Antara hikmahnya kena bagi terus sebab apa? Sebab duit ni cepat bertukar, betul tak? Tuan-tuan cek 1 dolar berapa ringgit? Mungkin 4 ringgit 10 sen. Kejap lagi 4 ringgit 13 sen. Jadi cepat bertukar, nak tukar terus. Tak boleh bertangguh. Paling ringan 3 hari. Jadi forex online ni dia tak jadi 3 hari, dia jadi panjang. Lepas tu dia adalah masalah-masalah dia.
Contoh macam duit tu asalnya kita ada 5,000, tapi kita boleh trade sampai 500,000. Contoh ya. Jadi dalam masalah dia, dan tidak ada mana-mana badan fatwa di dunia yang mengiktiraf forex online ni. Jadi forex online ni haram, walaupun dilakukan oleh sebagian bank, tapi haram. Tiba-tiba no iklan, apalah sangat, siapa yang cakap haram tu? Ni ada ustaz daripada Azhar keluar, dia pun join forex. Tuan-tuan, kita jangan menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan. Jelas dalam hadis Nabi kata yadan biyadin, tangan dengan tangan, maksudnya bagi kena bagi terus. Jangan menghalalkan, jangan menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan. Kita ni masalah kita apa? Masalah kebanyakan dalam kalangan kita nak buat dulu. Ada seorang tokoh kewangan, panggil tokoh kewangan lah. Biasanya dia menentang lah benda-benda macam ni. Tiba-tiba dia masuk satu MLM yang tujuan MLM tu ditubuhkan adalah untuk menyebarkan agama Kristian, untuk fund, untuk dana orang Kristian. Bila kita tegur, dia kata kalau ada ustaz-ustaz yang boleh berikan hujah benda ni haram, maka saya akan tinggalkan. Bukan macam tu tuan-tuan. Asal bagi satu perkara ni, kalau syubhah kita kena tinggalkan. Syubhah tinggalkan. Kalau tak pasti halal haram, tinggalkan. Bukan buat dulu. Buat dulu. Kalau siapa boleh buktikan haram, barulah saya tinggalkan. Bukan macam tu. Sepatutnya sebelum kita melabur, kita kena belajar hukum hakam berkaitan dengan pelaburan. Sepatutnya macam tu. Bukannya buat je dulu, kalau siapa-siapa beritahu haram, saya tarik balik. Tak. Kita buat dosa dulu, lepas tu nak suruh tegur kita. Sepatutnya bukan macam tu. Tapi alhamdulillah dah tarik balik dah. Jadi masalah kita suka buat dulu. Sepatutnya sebelum buat, kaji dulu. Dia kaji, dia tak puas hati, dia akan cari mana pandangan paling ringan, mana pandangan. Ada benda hilaf tuan-tuan, ada benda tak ada hilaf. Tu tuan-tuan, tu kita kena ni. Tidak ada hilaf dalam kalangan ulama kita. Kalau kita membantu menyebarkan agama orang lain, maka hukumnya haram. Membantu orang agama lain beribadah, hukumnya haram. Saya ambil contoh. Saya ada seorang kawan agama Buddha. Saya nak pergi kerja, dia nak pergi Tokong tuan-tuan. Dia nak pergi Tokong. Tokong tu tengah-tengah perjalanan antara tempat kerja saya dengan rumah saya. Dia kata boleh tak tumpangkan saya ke Tokong. Nak buat apa? Nak sembahyang lah. Apa hukum saya hantar dia tuan-tuan? Sekali jalannya. Apa hukum saya hantar? Hukumnya haram. Sebab saya telah membantu dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda ni kena jelas. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Okey. Wa ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran itu kufur. Orang melakukan kufuran kita redha, tak apalah. Tak apalah. Orang kafir buat dosa, berdosa tak tuan-tuan? Kita buat dosa, betul tak? Orang kafir buat dosa, tak? Dapat. Orang kafir ni tuan-tuan, kalau mereka ni baik, ada kelebihan tak dekat akhirat kelak? Ada. Masuk syurga tak? Dah. Siapa yang paling jahat, duduk neraka lagi bawah. Yang paling baik akan dapat siksaan paling sikit. Sebab tu kita dengar pakcik Nabi Muhammad SAW, kan, dia kena pakai sepatu yang menggelegak, dan itulah siksaan paling ringan dia pergi neraka. Sebab apa? Sebab dia baik. Orang kafir, dia melakukan kekufuran, dia berdosa. Dosa dia berterusan. Bila dia mengucap kalimah syahadah, maka gugurlah semua dosa dia. Bukan kata tak dosa. Jadi kalau kata apa hukum orang kafir minum arak, hukumnya haram. Dalam Islam kita kata hukumnya haram. Kita tak kata ini halal untuk orang kafir. Dah. Hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Apa hukum diorang makan kura-kura, makan labi-labi, makan ular, hukumnya haram. Jadi kalau kita dapat, kita jual untuk dia makan, kita membantu dia melakukan perkara haram, kita dapat dosa. Pendapatan kita tadi adalah
haram. Dan tidak mengatakan orang kafir, tidak mengakui orang kafir itu kafir, hukumnya kafir. Tapi kadang-kadang ada orang salah faham. Maksudnya dia memang betul-betul kafir, dan kita kata tak, sama aja. Dia sekarang ni orang cuba samakan agama-agama. Persamaan, cuba samakan antara agama. Orang Kristian sekarang ni cuba samakan, sama aja kita. Kamu agama Islam, kami agama Kristian, kita semua sembah Allah. Tak sama. Sebab apa? Sebab kita tak sembah Nabi kita, dia sembah Nabi dia. Tak sama. Orang kafir kita kena kata dia ni kafir. Bukan cakap kafir, bukan begitu. Maksudnya kita kena percaya dia kafir. Kalau kita kata dia sama je macam kita, boleh masuk syurga, boleh masuk neraka, boleh menjelaskan akidah. Jadi perkataan seperti ni hati-hati. Cuma kafir yang confirm kafir, ada kafir yang tak jelas kafir, ada yang ditohmas sebagai kafir. Ini dua benda yang berbeza. Saya bagi satu contoh tuan-tuan, antara imam yang banyak isu dalam masa ni, Al-Imam Ibn Taymiyah radhiyallahu anhu. Sebahagian daripada orang mentohmah Ibn Taymiyah sebagai kafir, tapi ramai dalam ulama yang kata dia Islam. Jadi kalau kita tak nak i'tiqad, memang saya akui ada pandangan sebahagian ulama kata, bila dia kaji balik, dia kata perkataan-perkataan Ibn Taymiyah boleh membawa kepada kekufuran. Ada yang hukumkan kafir lagi. Cuma ada ulama lain jawab, dia kata perkataan-perkataan itu madsus, diselitkan dalam kitab-kitab Ibn Taymiyah, sedangkan Ibn Taymiyah tidak berkata begitu. Ada jawapan lah, tak kisahlah. Cuma kalau orang-orang seperti ini, tak wajib kita ikut dia kafir. Ada kata barang siapa yang tidak mengkafirkan Ibn Taymiyah maka dia kafir. Habis kita semua kafir tuan-tuan. Ni mazhab ghulu. Ni mazhab yang melampau. Kita kata kafir pada orang yang confirm secara zahirnya kafir. Kalau tak jelas, mungkin dia buat, kita serahkan pada Allah, lebih selamat. Kenapa kita sibuk nak kafirkan orang? Ada orang saya tulis macam tu, dia terasa. Satu hari jumpa saya, Ustaz ada apa-apa masalah dengan saya ke? Susah juga, sebab awak anggap saya kafir. Nak macam mana? Awak anggap saya kafir, kita tak boleh bincang lah. Sebab apa? Sebab saya tak kafirkan Al-Imam Ibn Taymiyah. Bahkan saya ambil istifadah daripada kitab-kitab beliau. Jadi kena hati-hati. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Kalau seseorang itu cuma berangan-angan, dia tak kata halal, cuma dia kata kalaulah Allah SWT halalkan darah, kalaulah Allah SWT benarkan kita berkahwin adik-beradik, kalau dia berangan-angan tidak jatuh kafir. Kalau sekadar angan-angan tak jatuh kafir. Kalau sekadar lintasan hati, tuan-tuan jangan layan. Lintasan hati kita cakap macam ni tak berdosa. Yang penting kita tak i'tiqad. I'tiqad ni kita tak letak kepercayaan dalam hati kita begitu. Kalau sekadar lintasan hati, maka ianya adalah permainan syaitan. Irtikabu kaba'iril muharramat laisa bikufrin wala yaslibu ismal iman. Melakukan dosa-dosa besar tidak jatuh kafir. Jadi antara yang berpendapat dosa besar jatuh kafir adalah Khawarij. Khawarij percaya siapa yang melakukan dosa besar kafir, boleh dibunuh. Sebab tu di sebagian tempat yang dikuasai oleh Khawarij masih ada zaman ni. Dalam peperangan selalu wujud golongan Khawarij ni. Jadi mereka biasa bunuh orang. Sebab apa? Dosa besar kafir, bunuh. Dosa besar kafir, bunuh. Dosa besar kafir, bunuh. Hatta tuan-tuan, dalam sebuah negara Islam, kalau seseorang itu memang layak dibunuh, contoh orang yang telah berkahwin berzina, layak dibunuh, tiba-tiba negara berlaku peperangan, kita kuasai tempat ni, boleh tak kita jatuhkan hukuman bunuh pada orang tu? Tak boleh. Kalau kita jatuhkan, kita berdosa. Sebab dalam Islam yang boleh jatuhkan hukuman bunuh adalah pemerintah. Pemerintah yang sah, pemerintah, kerajaan. Maksudnya kita tidak layak hukum mereka. Kalau kita hukum juga bunuh, tiba-tiba negara aman balik, maka pemerintah boleh kenakan hukuman bunuh pada kita sebab kita membunuh tanpa hak. Ini begitu.
Wal fasik idza mata wa lam yatub la yakhlidu finnar. Orang yang fasik, orang yang dosa besar macam mana pun, kalau dia tidak menyekutukan Allah, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Wallahu alam. Hatta kalau bunuh diri, memang dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kepercayaan kita selagi mana dia Islam, dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Jadi siapa yang murtad, maka pemerintah boleh jatuhkan hukuman bunuh. Sebab apa? Sebab Allah SWT berfirman, wa man yartadid minkum an dinihi fayamus wa huwa kafirun fa ulaika habitas a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang murtad daripada agama mereka, maka dia mati dalam kekafiran. Amalan mereka sia-sia dan mereka duduk kekal dalam api neraka. Jadi kalau seseorang itu murtad, apakah pemerintah perlu lakukan? Yang pertama, kita pernah bincang sebelum ni, perlu minta mereka bertaubat. Minta mereka bertaubat. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pemerintah ni wajib minta ke sunat je minta dia taubat? Pendapat pertama, sunat minta. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi kata siapa yang tukar agama bunuh. Maksudnya pemerintah tak suruh taubat pun tak apa. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, wajib pemerintah kena minta dia bertaubat dulu, kena bagi tempoh pada dia dulu untuk bertaubat. Kalau dia degil, barulah boleh dihukum bunuh. Sebab apa? Sebab hadis Aisyah radhiyallahu anhu, ada seorang wanita yang murtad ketika peperangan Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka dilepaskan. Kalau tidak bertaubat, maka dia akan dibunuh. Kalau dia bertaubat, dia dikira baru masuk Islam semula. Segala dosa-dosanya di bawah. Dosa-dosa ketika masa dia Islam, lepas tu masa dia murtad, bawa. Tapi pahala tak bawa. Pahala bermula dengan kosong. Okay. Seterusnya, bab yang terakhir dalam hudud, hukum orang yang meninggalkan solat. Wa tarikus solah in tarakaha ghaira mu'taqidin liwujubiha fa hukmuhu hukmul murtad. Orang yang tinggalkan solat, dia tinggalkan solat sebab dia percaya yang solat ni tak wajib. Kenapa? Tak sembahyang, bukan wajib pun. Aku tak rasa wajib. Kenapa mesti wajib? Kan? Kenapa mesti solat? Bukan wajib pun. Jadi perkataan-perkataan seperti ini, ulama kita kata hukumnya murtad. Menafikan kewajipan solat, hukumnya murtad. Tapi wa in tarakaha mu'taqidan liwujubiha. Kalau orang yang tinggalkan, dia yakin wajib, cuma dia malas sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Malas. Kenapa sembahyang? Tak nak lah. Fajus tatab. Dalam mazhab Syafi'i, dia kena yustatab. Dia kena minta, imam kena minta dia bertaubat. Fa in taba wa illa qutila haddan. Kalau dia bertaubat, maka dia dibebaskan. Kalau tak, dia akan dibunuh hudud. Bukan sebab murtad, dibunuh sebab hudud. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, siapa yang tinggal sembahyang terus jatuh kafir. Jadi Imam Syafi'i fatwa, siapa yang tinggal sembahyang, kan, sebab bukan sebab menafikan kewajipannya, dosa besar. Imam Ahmad punya fatwa, Imam Ahmad ni anak murid kepada Imam Syafi'i, tapi juga seorang mujtahid, seorang yang alim. Tapi fatwanya berbeza dengan gurunya. Dia punya fatwa kafir. Imam Syafi'i dengar Imam Ahmad punya fatwa,
anak murid dia fatwa berbeza dengan gurunya. Imam Syafi'i dengar, lalu Imam Syafi'i pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Cerita ni menarik. Bila datang rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i tanya, jadi kalaulah orang ni dia tinggal sembahyang, lepas tu dia sembahyang balik, contoh asar dia tak sembahyang, lepas tu maghrib sembahyang, isyak malas sembahyang, subuh malas sembahyang, zuhur dia sembahyang, jadi macam mana nak kira tu? Jadi Imam Ahmad cakap, bila dia tinggal sembahyang tu dia kafir, bila dia sembahyang dia Islam balik. Sebab apa? Dalam sembahyang kan dia mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Dia Islam balik. Lepas tu tengah sembahyang kafir balik, lepas tu sembahyang balik Islam balik. Jadi Imam Syafi'i tanya Imam Ahmad, dia tanya, kalaulah dia Islam masa dia ucap kalimah syahadah tu, masa tahiyat kan, tahiyat awal kan, mengucap 2 kalimah syahadah tu, baru dia Islam, jadi sembahyang dia sah ke tak sah? Sebab masa dia takbir tadi dia belum Islam. Imam Ahmad tidak dapat menjawab soalan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka ternyatalah pandangan Imam Syafi'i lebih kuat berbanding pandangan Imam Ahmad. Orang yang sembahyang dengan orang yang meninggalkan sembahyang tidak sengaja, maka tidak jatuh kafir. Tu hebat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia bukan marah anak murid dia, kenapa keluar fatwa beza dengan aku ni hidup lagi. Tak, dia bagi logik supaya anak murid dia kena, anak murid tunduk dengan pandangan gurunya. Jadi kalau ikut, tinggalkan solat ni kalau sengaja, tinggalkan solat kalau sengaja, hukumannya memang hukuman bunuh ya, hudud. Jadi kalau hukuman bunuh, maksud dosa tu dosa yang sangat besar. Sebab dosa yang menyebabkan bunuh ni tak banyak. Murtad, lagi apa? Perempuan atau lelaki berkahwin berzina, lagi apa? Orang yang bunuh, lagi apa? Orang yang meninggalkan solat. Kan? Jadi dosa-dosa ni antara dosa yang paling besar. Sebab tu solat ni bukan perkara yang biasa. Amat malang lah bagi kita kalau kita jadi majikan, kita sedar anak buah kita tak solat, maka kita biarkan. Biarlah, dia dah besar, biarlah. Mana boleh tuan-tuan. Dia di bawah kekuasaan kita. Jadi sepatutnya kita kena menegur, bagi amaran. Kalau tak sembahyang, minta dia kerja baru, minta dia cari kerja lain. Sebab dosa. Kalaulah seorang tu tak amanah menjaga solat, bagaimana dia boleh amanah dalam perkara-perkara yang lain. Okey. Jadi bagaimana membunuh orang yang meninggalkan solat? Oleh disebabkan iktikad mereka masih Islam. Dia bukan orang kafir di Islam, cuma dia tinggalkan sembahyang, maka dia dibunuh dengan cara pancung. Sebab Nabi Muhammad SAW kata, idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, cara yang paling sekejap untuk menghilangkan nyawa adalah pancung. Sekarang wallahu alam, saya pun tak baca je, belum cari lagi kajian ulama macam mana hukuman tembak. Sebab tembak kan terus mati. Kalau gantung tu lambat sikit mati, jadi agak menyiksa mayat. Kalau tembak gantung lagi bagus tembak. Jadi asal, tapi yang lebih baik yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah pancung. Jadi kalau dia meninggal dunia, kita dah bincang dah, dia ni masih Islam, jadi dia mati dalam keadaan Islam. Bila dia mati dalam keadaan Islam, maka dia dimandikan, disembayangkan, dikafankan dan dikuburkan di kubur-kubur orang Islam. Sebab di Islam berbeza dengan tadi orang kafir. Orang kafir dan sebagainya, orang yang murtad dan sebagainya, orang yang mengamalkan amalan-amalan syirik, mati dalam keadaan sebegitu, dia tidak diuruskan, jenazahnya tidak diuruskan seperti jenazah Islam. Sebab dia dihukum bukan
Islam. Orang yang meninggalkan wuduk, sembahyang tapi tak ambil wuduk, sembahyang dia sah tak tuan-tuan? Sembahyang dia tak sah, maksudnya dia tak sembahyang. Ataupun meninggal wadi wajib, mandi wajib, tak nak mandi wajib, sembahyang tak sah. So mandi tak nak mandi, sembahyang juga. Maka hukumannya seperti hukuman orang yang tinggalkan sembahyang. Sebab dia tinggalkan sembahyang dengan sengaja, tak nak wuduk, tak nak mandi wajib, tak nak wuduk, tak nak mandi wajib, maka dia dihukum sama macam orang tinggal sembahyang, dihukum dengan hukuman bunuh. Macam mana kalau orang tinggalkan sembahyang Jumaat? Kalau tinggal sembahyang Jumaat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, alasan yang syarak benarkan, contoh hujan yang terlampau lebat, musafir, sakit, atau dia menguruskan orang yang sakit tenat, kalau tinggalkan tak ada orang yang boleh uruskan. Contoh macam doktor dan sebagainya, orang tengah tenat, doktor tolak tinggal, terpaksa tinggal sembahyang Jumaat. Jadi keuzuran-keuzuran seperti ini diberi oleh Islam. Kalau tinggalkan sembahyang Jumaat bukan sebab-sebab ini, sebab apa tinggal sembahyang Jumaat? Sebab saya tak wajib tunaikan solat Jumaat, sebab hati saya masih sakit, sebab saya perlu kuatkan hati dulu, perlu banyakkan berzikir dan sebagainya. Dia lakukan solat zuhur, Jumaat tinggal zuhur buat, sedangkan tidak ada keuzuran. Maka apa hukumnya? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak dibunuh, berdosa tapi tak kena bunuh. Sebab apa? Dia tinggalkan Jumaat tapi dia buat zuhur. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, seperti mana yang dinakalkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dan dipilih oleh Ibnu Salah, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dibunuh. Jadi tinggalkan sembahyang Jumaat ni bukan benda kecil-kecil. Kenapa sembahyang Jumaat? Masjid penuh kot, tak pergi lagi masjid. Kalau musim Covid macam ni, tidak gugur seseorang itu sembahyang Jumaat selagi mana dia tak pergi ke masjid. Kalau betul pergi ke masjid, tak ada orang untuk sembahyang, gugur. Bahkan dia wajib pergi awal ke masjid. Sekarang ni apa yang kita saya minta maaf ya, saya selalu sembahyang dekat masjid Pekan, Masjid Lama Pekan. Sebelah tu ada kedai makan. Dekat azan ni, dekat azan barulah orang lelaki datang ramai makan. Ni masjid yang sembahyang. Saya masuk masjid kosong, masih ada ruang sembahyang. Jadi semua berdosa. Sepatutnya pergi masjid lu. Kalau tak pergi masjid pun jangan zahirkan diri kita ni. Kena malulah. Kita dah lambat, tak boleh solat. Janganlah pergi shopping waktu Jumaat, janganlah pergi makan kedai makan waktu Jumaat. Sepatutnya kalau keuzuran kita terlambat, tak boleh. Waktu sepatutnya sebelum habis sembahyang Jumaat tu, kita ada rasa malu, kita duduk kat rumah kita. Ni dok siap shopping, siap makan. Yang menyedihkan, makan di kedai sebelah masjid, buat-buat tak malu. Orang ramai tu masjid, dia relax je makan. Kedai saya pun sama juga. Saya kata halau, dia tak nak, ustaz datang tutup. Kalau ambil duit tu haram. Tuan-tuan, berniaga waktu Jumaat hukumnya haram dengan orang yang layak sembahyang Jumaat. Jadi begitu. Jadi cukuplah untuk hari ini, habis bab udud. Minggu seterusnya kita masuk bab jihad insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.